case before them. Okay, so kalau line saya terputus ke apa, tolong miss call saya. Atau jangan WhatsApp, takut tak pasal. Okay, excessive unemployment. Excessive unemployment of employment resources in the PPC curve is indicated by, so kat mana berlakunya unemployment in class? Is it outside the curve, inside or along the curve? Ini PPC doesn't put. Yes, inside the curve. Unemployment tu berlaku inside, okay, and it will lead to a waste of resources lah when the resources are not fully utilized. Number 3, okay, number 3 ni kalau you buat mind map memang insyaAllah you boleh jawab, okay. Which of the following is not a feature of Islamic economics? Okay, feature means characteristic. Yang mana bukan characteristic of Islamic economics? Which one, class? C. Yes, there is separation. Actually, there is no separation kan. Okay, dia mesti combine between economics and religion, right? Number 4, the general concern of economic is with the study of the, apa concern pasal ekonomi sebenarnya? Actually, it refer kepada definition of scarcity. Apa dia? Efficient use of limited product. Yes, the answer is B. Efficient use of limited productive resources to satisfy economic wants. Number 5, the basic foundation of Islamic economics that refers to the responsibility of man in purifying with his wealth. Macam mana nak sucikan harta? The concepts, apa dia? Konsep apa tu? Tazkiyah. Alright. Okay, in our free market economic system, the basic economic problem of what to produce is solved by free market, actually also known as capitalism. Capitalism ni kalau you baca kan, you buat mind map lebih kepada there is a little bit lah government intervention kan. Okay, ada sikit je government intervention tu tangan kerajaan, and also is based on kepada private sector sebenarnya kan. Private sector yang decide what to produce kan, how much to produce. Normally dia lebih kepada dia based on profit, dia profit oriented. Yang mana menguntungkan, yang tu dia akan produce kan. So what's the answer, class? The answer is A. What maximize the producer profit. Inilah yang akan produce. What to produce, dia akan produce apa yang menguntungkan producer. Okay, number 7. Which of the following describe the principle of an Islamic economic system? Yang mana principle dia? The answer is A. Okay, ini kalau combination ni, ini adalah mix. The answer is, dia lebih, bukanlah kalau tengok jawapan ni tak ada macam Islamic sangat kan, tapi yang paling sesuai adalah D. The freedom of enterprise in the production of goods and services. Okay. Number 8, on a PPC, the opportunity cost concept is best represented by, kat mana nak represent konsep opportunity cost ni? Dekat PPC tu, kat mana? Kat mana, kelas? Sebab kat mana? B. B ke? The movement along the curve. Yes, this C, along the curve. Contohnya from A to B, kan? From B to C. Okay, sebab contoh A to B. Contohnya ini apple. Okay, ini orange. Okay, kalau A to B maksudnya, kan? Kalau A to B maksudnya nak produce, nak tambah apple. So kena kurangkan orange. Itu konsep opposite cost sebenarnya. So the answer is C. Number 9, a free market economy depends on market mechanism to, market mechanism apa sebenarnya? Market mechanism is actually untuk tentukan price kan, untuk tentukan price dia lebih kepada demand and supply forces. Okay, kalau dari segi harga, demand tinggi, harga bahan tinggi lah. Okay, sebaliknya lah. And juga dia lagi, and then dia untuk free market ni, free market kan dia kan lebih kepada profit oriented kan. Dia profit oriented, so dia akan cari bisnes yang mana yang benar-benar boleh minimizkan cost. Okay, ataupun dia akan guna efficient lah resources tu. So what's the answer? Yes, the answer is C. Okay, C. Number 9, Islamic economy is the study of, what's your answer? What's your answer, class? A. Actually, the answer is all.
All of the above. Semua betul. Okay. Okay, number 11. The great increase in wage level has led to the use of machinery in a particular production process. The statement above explain a basic economic problem of, maksudnya disebabkan oleh kenaikan tingkat upah ni, orang gantikan labor tu kepada mesin. So ini basic problem apa tu kelas? More to technique of production. Apa dia? How to produce. How to produce. Yes, the answer is C. The answer is C. 12. In a mixed economic system, the economic problem are solved by the mixed combination kan between socialism and capitalism. So how they solve the basic economic problems? The answer is D. yes, price mechanism and general public. Okay, price mechanism ni demand and supply lah. Maksudnya dia nak tentukan harga. Kalau demand tinggi, harga tinggi. Maksudnya siapa yang mampu dia belilah. Okay, sebab dia depends pada demand kan and supply kan. Kalau demand tinggi, harga barang mahal lah. And pun ada orang nak beli nak beli, so dia jual je. But for capitalism, socialism ataupun general public, dia lebih kepada society's welfare. Okay, so dia akan produce apa yang diperlukan oleh rakyat sahaja. Dia tak ada fikir untung lah. Okay, 13. If we build an extra 200,000 houses this year, we shall have to build fewer schools and hospital. Nak bina extra house, kena kurangkan bina school and hospital. So ini konsep apa kelas? It's represent the concept of yes. Opportunity cost. Yes, opportunity cost. Okay, setakat ni kelas okay tak? Okay. Okay. Laju tak saya? Laju tak? Laju. Oh, laju juga Saya memang suka laju pada dulu cakap. Saya suka cakap laju. Okay. Kalau saya laju, breakkan saya, okay? Kenapa lah? Saya memang suka cakap laju. Saya memang suka cakap laju. Dalam kelas pun begitu juga kan? Saya memang suka jadi laju. Saya suka buat kerja laju. Saya kalau orang tak siap, saya macam serabut tau. Macam kerja tak siap macam mana tak rasa kan? Kenapa benda tu boleh siap awal sedangkan yelah benda tu boleh siap kawal, buat je lah. Gitulah maksud saya. Okay? Ataupun kalau kerja ni belum siap kan? Sekarang ni contoh saya tengah kelas, kan, saya kat rumah. Kat dapur tu saya letak saya masak tulang nak masak tulang daging. Saya letak saya masakkan je lah tu. Sebab perut saya rosak. Saya tak ke dapur tu. Sampai bau lah ni kan. Takut hangit ke apa. So okay good. So sampai kelas tu saya buat. Maksudnya kita buat multitasking kan. Kalau boleh nak buat kerja cepat. Sebab saya plan sekejap lagi. Pukul 12 saya nak ke klinik. So banyak benda. Biasa orang perempuan macam tu kan. Dia multitasking kan. Banyak benda nak plan. Tapi kalau balik kalau lelaki macam husband saya buat kerja satu. Orang lelaki lah kan. Betul tak? Satu siap ni, kalau nasi tu masak satu, nasi masak dululah. Tak buat dah lauk apa kan. Perempuan ni dia multitasking sikit. Tapi style saya memang saya cakap laju lah kot. Saya perasan kan, saya tak perasan, saya perasan tapi benda tu dah habit kot. Benda tu dah habit jadi memang gini saya cakap memang laju. Saya tak reti nak cakap slow. Okay, tak apalah. Kita slow-slow lah. Okay. Siap pula awak kan. Okay, 14. The reason that opportunity cost arise is that kenapa wujudnya opportunity cost class? Kenapa wujud opportunity cost? B. B ke? B. B. Ya, sebab utamanya adalah disebut scarcity. Lepas scarcity, choice. Lepas choice, barulah opportunity cost. So, kenapa wujudnya opportunity cost? Sebab scarcity, yes. Okay, 15. An economy that is producing inside is PPC. Okay. Apa dia? Kalau inside tu, macam ni kan? Apa saya ingat ni? Benda ni saya ingat. Sekejap Aduh lah. Okay, dengar saya duduk dalam kursi lama. Kalau boleh berdiri kan? Okay, so kat dalam ni, apa maksud dia kat dalam ni? Apa maksud combination tu kelas? Is it efficient? Is it inefficient? Kalau inefficient, yes, inefficient, jawapan ni sama ada B or D. So what's your answer? B. B. The answer is
D, donut. Inefficient since the combination of goods can be increased if more resources are employed. Betul lah kan? Kalau kita tambah lagi resources, of course kita akan capai efficient point. Kita akan berada di sini lah jugalah. So the answer is D, donut. Okay, 16. Terus 47 soalan saya. Nampak soalan saya tak ambil number. Kalut lah tu. Which of the following is an element of common economy? Okay, actually a common economy also known as socialism. Okay, ataupun government sector lah. So what's your answer? B. Okay, the answer is B. Production decisions are centralized. Decentralized lah. Okay. Sebab government yang control everything kan. Okay, tu 7 pula tiba-tiba, tak apalah. The micro, sebenarnya sepatutnya soalan ni ada lebih kurang banyak tau. Ada lebih kurang 80 soalan kot. So cakap banyaknya kan nak. Yelah saya tu compilation soalan yang lama-lama. Sampai 80 cakap, tak sempat saya nak discuss semua kan. Tapi soalan ni sebenarnya lebih kurang je. Dia tukar ayat sikit je. Okay, tapi ini pun dah mencukupi sebenarnya. Tak apa, lepas ni you godek dekat EQPS tu berlambak soalan. Okay. Pernah guna tak EQPS system? Dia dalam tu ada apa? Pernah guna tak kelas? You part 1 kan? Belum. Tahu tak macam mana nak guna? Tak. Tahu. Tak tahu. Okay, saya tunjuk. Okay, awak Google je. Okay. Saya dah nampak skrin saya kan? Okay, awak tak je EQPS. PSUSDM. Okay. Nanti dia keluar macam ni. Tapi untuk student, saya tak tahu lah dia keluar macam mana. Kalau you tengok view student. Ini staff. Tapi, okay. Sign in Google je. Tapinya keluar yang letter. Dia keluar letter kot sebelum ni. Sebab dia tukar dia punya website tu jadi pening sikit. Dia selalu tukar. Setahun sekali, 2 tahun sekali kot dia tukar ni. Sekejap kita tengok. So lepas ni, bukan setakat subjek eco saja, semua subjek yang awak belajar tu ada dalam EQPS. Kecuali paper tu tak ada final. Yang assessment je. Dah lambat pula. Padahal ada kat rumah macam ni, uniform. Kena hujan sini. Slow lah awak. Sekejap lagi lah awak. Kalau sempat dah kelas je lah Dia pusing-pusing gitu, lambat. Saya tak suka tunggu. Okay. Kita proceed je lah. Okay, the microeconomics foundation of an Islamic economy are based on the following philosophic foundation except. Yang mana bukan? D. Bukan khilafah, khalifah ni. Sorry, salah typo. Okay, daruriyat. Okay, bukan daruriyat ni sebenarnya daruriyat. Daruriyat ni sebenarnya one of goods. Okay, ataupun types of good from Islamic perspective. Daruriyat sebenarnya. Daruriyat salah itu ni. The answer is D. Dah habis dah. 28. Which of the following question must be faced by both free enterprise and centrally planned economics? D. Yes, semua kan. Semua sama je sebenarnya. So the answer is D. What to produce, how much to produce, how to produce, from to produce. Okay, the answer is D. Ada yang betul semua? Ada tak? Ada 4 soalan lagi, madam. Ada lagi. La ilaha illallah. Saya ingatkan dah habis. Saya kali dapat habis sebab nampak diagram. Perasan lah madam ni kan nak pergi awal. Buat letih sikit hari ni. Semalam tak cukup tidur. Okay, 29. Okay, 39. An economy with an initial production possibility curve. Okay, P1 to P2. Producing private goods and public goods is able to expand output from point R to point S. If, okay, S is outside the curve. So actually this combination, okay, combination S ni kita boleh produce ke tak sebenarnya? Boleh. Boleh. Outside the curve. Boleh ke? Tak. Tak Sebab boleh. Yes, due to scarcity. Kenapa due to scarcity? Maybe kita lack of resources kan? Sebab tu tak boleh produce ataupun lack of technology. Sebabnya yang boleh, sebab kita dah gunakan fully utilize all the resources and the combinations are, ada kat mana? Ada kat sini je along the curve kan? So kalau combination tu outside the curve, dah tak boleh produce dah sebab tak cukup sumber. Sebab sumber yang sedia ada pun dah digunakan sepenuhnya dan berada di sepanjang kelok ni. So kalau outside, tak boleh due to scarcity.
Okay, so dia kata, soalan dia kata, so kalau point R ni nak ke point S, apa dia perlu buat supaya dapat produce kat S ni juga? So the answer is? The answer is? C. C. It's improve the existing level of technology. So, kan tadi kan scarcity kenapa dia dah capai, maybe lack of technology kan. So, kalau nak perlu juga dekat S ni, tambah lagi teknologi. So, insyaAllah kalau betul. Maksudnya boleh produce kat S lah. Okay, tambah teknologi ataupun just increase the resources lah. Alright, 30. Oh, ini chapter 2 tak payah. Lupa nak edit lah tu. Okay, 35. All of the following will shift the PPC except yang mana bukan? C. Yes, political instability. 36. Private ownership of resources and the use of price mechanism to solve the basic economic problems are the characteristic of private ownership. Yes, capitalism. Dah habiskan Pak A kan? Ya. Ya, madam. Okay, yang ni pula plot. Okay, plot yang ni pakai graph lah. So kalau plot yang ni dapat linear ke dapat concave kelas? Concave Concave. dapat concave kan? Kalau ikut Betul. pakai kata graph dia dapat concave. Okay. Kenapa concave? Sebab dia punya position is increasing, betul tak? Kan increasing kan? Yes. Ni kan. Okay, first combination there is no kalau dia nak produce lagi 10, dia kena let go 5. Dia nak produce lagi 10 units pun, dia kena let go 10, let go 30 and 20. So the optical is increasing. And define it. Define it maksudnya you kena define what is meant by PPC. A graph that shows, blah blah blah, a graph that shows various combination of goods and services that can be produced by using all the resources available. Okay, definition tu ada dekat nota, textbook pun ada. Okay. Alright, what is the opposite cost? What is the opportunity cost of the first 10 units of food produced? Define opportunity cost. Okay, the first 10 units maksudnya it starts from 0 to 10 food lah. So kalau nak produce food, kena let go apa kelas? 5. 5 unit Kena closing. 5 unit. closing kan? Okay, kena produce. Kan nak produce 0 to 10 kan? Ni nak produce food 0 to 10 kan? So kena let go close pun dari sini ke sini lah. So 50 minus 45, the answer is negative. Oh, bukan negative 5. 5 units of clothing. Okay, indicate the following answer in A. Maksudnya jawapan yang A yang awak dah plot ni, dia suruh you labelkan inefficiency. So you label as F. So kat mana nak labelkan F tu kelas? Is it outside, inside, along the curve? Inside the curve. Inside the curve. Just label F. Scarcity kat mana kelas? Outside the curve. Outside the curve. S. And last is efficient point kat mana kelas? Along the curve. Along the curve, mana-mana je along the curve. Alright, so dah dapat markah 3 markah. Okay, is the opposite cost increasing, decreasing or constant class? Increasing. 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 Why increasing? Because the shape of PPC is Concave. kan? Okay, done. Question number, bukan done lagi. On the same diagram as in part A above, draw a new PPC to show the effect of economic growth. So what happens to the PPC? Is it shifting inward or outwards? Shifting outward. Shifting outwards. So dekat graph yang sama dekat A tu, you just plot je lah. Okay. Shifting outwards. Buat arrow sekali. Sorry. Buat arrow sekali. Macam tu. Okay. PPC shifting outwards. Okay, chapter pula. Sorry, question number 1. Okay, class? Okay. Alright. Question number 2. Soalan ni lah ada yang dapat diagram dia lari sikit macam mana dah kan. Okay, define a PPC. So soalan ni sama macam soalan tadi kan. So soalan kalau soalan PPC dia memang suka tanya definition PPC itself lah. A graph that shows various combination of goods and services that can be produced by using all the resources available. So ni kena ingat lah. Okay, explain what these points indicate. Point A. Point A ni kita nak indicate apa kelas? Efficient point. Jawab ada call pasal jadual kot sekejap.
Okay, Assalamualaikum. Kita proceed. Awak tahu tak, saya sidang kes kawan saya ni, anak PA. Student adalah student part berapa adalah, tapi bukan student accounting. Dia tak balik rumah sejak pada bulan 6 hari tu. So saya tak nak ni jadi pengajaran lah Bulan 6 tak balik rumah dia kat KL. Tak apalah macam salah faham dengan mak ke ayah kan. Tak balik sejak bulan 6. Lepas tu kawan saya ni, PA dia, and then student ni ada masalah nak register ke masalah apa tak kan. And memang dia perlu jumpa PA. So kawan saya ni kiranya bersubahat lah bukan pasal apa nak jumpakan mak dia sebab mak dia telefon kawan saya ni PA dia lah. Syami tak balik rumah bagi tahulah gini-gini lama tak jumpa, so tak tahu anak dia kat mana. Jadi kawan saya ni dia ambil inilah macam ambil peluang nak temukan mak dia dengan ni. Dan sebenarnya office mate saya tu. Jadinya sebab saya pernah ngajar juga student ni memang ada masalah sikit lah ponteng. Cakap banyak. Tapi malas sikit lah. Sikit malas tu. Jadi pernah fail lah. Paper saya pernah fail adalah. Okay. Tak kelas. Jadinya hari ni dia adalah, dia jumpa mak dia tu. Bila kawan tu, student tu dia datang office, kemudian mak dia datang. So itulah kawan saya call sebab saya tak masuk office kan, sebab dia nak ajak saya sekali sebab saya pun ajar student tu. Tak ada rezeki lah nak jumpa. So macam tu lah awak. Kalau awak terasa tengok mak ayah, janganlah sampai tak balik rumah. Sian mak ayah. Mak tu sebenarnya walaupun dia marah kita, dia sayang sebenarnya. Dia sayang. Okay. So sedih lah kan mak tak jumpa daripada bulan 6 ni bulan 10 dah berapa bulan dah tak balik rumah. Sebab terasa hati apa entah kan. So Alhamdulillah lah. Ni dah jumpa mak dia, harapnya dia tak buat hal lagi lah. Okay. So awak jangan buat macam tu lah. Okay. Mak marah ke apa, merajuk pun sekejap je lah. Jangan sampai lari ke kita balik rumah. Okay. Jangan sombong lah, itu je lah. Okay. So jadi pengajaran dengan saya sekalipun lah. Okay. So next. Okay. First dah define. Dengar tak ni senyap je? Dengar. Dengar. Okay. Okay, explain what these points indicate. Point A. Efficient. Okay, efficient point. Okay, efficient boleh. Okay. Efficient ataupun choice kan? So Yes. it's the concept of choice juga. Okay, point D. Scarcity. Yes, scarcity. Okay, scarcity ataupun unattainable, tak boleh dicapai kan? Unattainable. Allah pen pun tak suka lah tulis gini. Kenapa pula unattainable? Okay, and point E, inside the curve. Inefficient. Inefficient, okay, ataupun waste of resources. Okay, waste of resources ataupun unemployment kan. Unemployment. Alright, sketch effect the following situation on the PPC. The movement of the resources from producing tractor to food industry. Okay, asalnya dia macam ni kan. Ini food, ini tractor. Okay, now bila dia kata there is movement of the resources from producing tractor to food industry. Maksudnya resources untuk produce tractor tu beralih kepada food industry. Maksudnya production of food akan meningkat, betul tak? And Yes. tractor akan berkurang. So macam mana rupa dia? Ini food kan? So tractor akan berkurang. Dia macam ni. Tractor berkurang, food bertambah. Dia dirupa gitu. Dia tak jadi macam shifting outward inwards tu, dia tak jadi macam tu. Ataupun salah satu kan yang macam teknologi tu kan. Dia macam ni. Sebab resources tu yang beralih daripada tractor beralih pada food industry. Alright. Number 2, the bird flu disease spread throughout the population of the economy and causing a sudden surge in the number of death rate. So bila berlakunya disease macam ni, so menyebabkan berlakunya bilangan yang mati, yang meninggal ramai. So what happened to the labor? Of course the number of labor pun akan berkurang kan? Number of labor akan berkurang. Okay, bila number of labor akan berkurang, maksudnya production pun akan berkurang. Production pun akan berkurang. So what happens to the PPC? So this is the original PPC. Ini tractor, ini food. So PPC shifting. Is it Inward. outwards? Yes, inward. Jadi macam ni. Dua-dua akan berkurang kan? Okay, kelas. Okay? Okay.
Okay, number 3. Okay, yang ni you plot kan, plot. Yang ni dapat bentuk apa kelas? Is it concave? Concave. Concave. Concave juga. Okay, tapi ni dimension kan? With car on the x-axis and foot on y-axis. So kena buat axis kena betul lah. Okay, x-axis yang mana? Ini apa? Ini S kan? Ini Yes. buat. Saya pun dah lupa lah. Maksudnya X ni untuk cars. Yang sini untuk food lah. So kena, kalau dimension macam ni memang kena label macam ni. Kalau letak mention boleh letak mana-mana. Okay, so plot you dapat concave kan? Saya assume you all dah pandai plot, pandai scale buat sendiri. Okay, so dapat 2 marks. Explain briefly 2 assumption. Okay, explain. Okay, assumption apa dia? Full employment, technology constant kan, any 2 points. Tapi you guna explain satu. Apa dia full employment? Apa dia technology constant? Okay, dalam slide saya tak ada. So you boleh refer kepada textbook ataupun you boleh Google explanation dia tu. Right? See, what is the opposite cost of producing 1 more unit of car if the current level of production is 2 units? Sekejap. Maksudnya nak produce car kan? Produce car 2 unit, maksudnya 0 to 2. So berapa kena let go food class? Dari sini ke sini, berapa ni? The answer is? The answer is? 3. Yes, 3 units of food. Okay, 3 units of food. Then 3 units pula. Cars, 0 to 3. Lari pula. 0 to 3. Sini ke sini. So berapa kena let go food class? Sini ke sini kan? Berapa dia? 24 minus 18 berapa? 6. Yes, 6 units of food. Alright. Okay, setakat ni kelas. Okay. 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 Alright. Okay, is the opposite cost increasing, decreasing or constant class? Increasing. Increasing. So convex ke? Concave ke convex ni? Concave. Concave. Okay, increasing concave. Sketch in separate diagram. Okay, dia nak separate diagram. Bukan dia nak guna diagram yang atas tu Separate diagrams, the effect of the following situation on the PPC. Okay, number 1, technical innovation in the production of cars. Cars sahaja ada innovation. So what happened to the production of cars class? Ini food, ini cars. Ini original. So what happened to the production of cars class? Is it increase or decrease? Increase. So production of cars it will increase kan? So car je increase. So dia macam ni. Gitu. Okay, boleh? Boleh. Okay, ini food, ini cars. Okay, second is a drought that hits the country. Kalau banjir besar berlaku negara tu, what happened to the production? Both of production. Is it increase or decrease? Decrease. Decrease. So PPC shifting outward or inwards? Inward. Yes, inwards. Jadi macam tu. Okay, number 4. Calculate the opposite cost of producing. Okay, soalan macam ni kalau guna diagram. Kalau nak senang, okay, nak senang, better buat table. Senang nak kira. Carrots, tomato. Okay, sini 1000, ini 0. 500, 2000. Ni combination. Combination kat sini, combination kat sini, combination kat sini. And sini 0, 2500. Bagus dah nak kira. Okay. Calculate the opposite cost of producing 2500 kg of tomatoes. Maksudnya tomatoes ni, dia produce semua kan. Maksudnya from 0 to 2000 ni. Kan. So banyak mana kena let go carrots kelas. Sini ke sini jugalah. Berapa tu? 1000. 1000 kg of carrots. Okay. Increasing the production of carrot from 500 to 1000 kg. Maksudnya 500 to 1000. Sini ke sini lah kan. Nak produce carrot kena let go tomato. So banyak nak kena let go tomato. 2000 units of tomatoes. Yes, 2000 minus 0, the answer is 2000. 2000 kilogram of tomatoes. Okay, setakat ni? Okay. Okay. Is the value of opportunity cost increasing or constant class?
Dia tanya opportunity cost ni apa? Increasing ke constant? Opportunity cost ada 3. Increasing, decreasing, constant. Nak tahu dia increasing ke, decreasing ke, constant, you tengoklah shape of PC. Now, the shape of PC is what kind of shape? Apa berjenis bentuk dia? Kelas, apa bentuk dia ni? Okay. Concave. So kalau concave, what type of cost? Yes, increasing. Justify your answer. Okay, why? Because the shape of PC is concave. Itu je reason dia. Macam soalan tadi. Okay, because the shape of PC is concave. Okay, illustrate in separate diagram. Ini separate diagram that effect the following situation on the PPC. A massive flood hit the country. Ini tomatoes, ini carrot kan. So what happened to the both of production? What happened? Decrease. PPC shifting inwards lah kan, betul? Inward. PPC shifting inward. Saya ingat selalu. Okay. And introduction of new fertilizer that increase the yield of crops. So what happened to the PPC class? Shifting outward. Shifting outwards. Sebab dia tak macam mana-mana tanaman kan. So maksudnya for both lah. So PPC shifting outward dia macam ni. PPC shifting outward. Both of production will increase lah. So PPC shifting outwards. Ada lagi ke soalan? Letih lah. Ni gelas ada lagi. Alah banyaknya. Okay, on a graph paper plot the PPC. Okay, so you plot lah. So ni dapat bentuk apa ni? Dapat bentuk apa? Okay. Concave juga. Concave juga madam. Okay. What is the opposite cost of producing military goods if the country's production move from A to B? Mana? A to B. What is the cost of producing military? Okay, dia nak produce yang ni. So kena let go ke consumer good kan? So berapa kena let go consumer good class? 2 2 units of consumer goods. Okay. Point C to D. Berapa pula kena let go? C to 4 D lah. units. 4 units. 4 units. 4 units of consumer goods. Give 2 factors that might cause the country to produce less consumer goods and military goods than the combination of the production possibility curve. Okay, apa dia? Reduce inputs and resources. Reduce Input and resources. reduce resources kan, betul tak? Kan tadi kan biasanya kan, kenapa saya punya suara macam saya dengar double suara saya. Okay, reduce resources, reduce technology, reduce number of population. Sebab population reduce maksudnya labor pun berkurang. Itulah sebab dia nak kurangkan kan. Okay, suggest 3 ways how this country could increase the production of consumer. Oh, in the future pula nak tambah sebaliknya lah kan. Increase. Teknologi, tambah apa lagi? Increase. Tambah Technology. resources betul lah. And also maybe tambah Economic growth. tambah economic growth tu mempengaruhi juga. Sebab untuk growth kan dia berkaitan dengan national income kan. So, kalau national income bertambah, government pun ada bajet lah untuk bagi peruntukan lebih kepada this sector lah. Dia dah ngantuk ya Allah. Okay, the following okay bla bla bla. Without scale. Draw the PPC. Okay, yang ni without scale maksudnya mungkin tak perlu pakai kita graph lah. Okay. Okay, puas Dah ni. buat lagi. Awak dah buat lagi? Orang lain buat tak? Belum. Nanti doktor buat apa? Oh, itu. Tak apalah, kita buat sama-sama. Awak ni skema kan, saya sudah buat, awak dah buat lah. Kalau suruh baru buat tak? Okay, tak apa. Soalan dia special sikit. Opportunity cost per unit. Okay, highlight sikit. Dia nak per unit. Okay, maksudnya, okay, tengok sini. Okay, at first combination A, there is no opportunity cost. So, dash kan? Okay, yang dipasal tak ni? Nak produce 50 shoes kan? Dia kena let go berapa ni? Maksudnya nak produce 50 shoes, dia kena let go berapa cakes? 60 cake, betul? And then nak produce another 50 units of shoes kan? Dia kena let go how many cakes? 60. Betul tak? Tak saya semua sama kan, betul tak? Sama kan? Ya. Sama. Sekarang soalan tanya
Dia nak pour in of shoes. Okay, kalau 50 shoes dia kena let go 60 kilo cake. Kalau 1 shoes, yang tu maksud dia. Okay, shoes equal to 60 cakes. So kalau 1 shoes, kena let go berapa cake? Okay, 50 bahagi berapa dapat 1? Soalan paling susah ni. 50 bahagi berapa dapat 1 kelas? 50. Bagi 50 lah. Jadi sebelah ni pun bagi 50 lah. 60 bagi 50 berapa? 65. So 1.2. Berapa apa? 1.5? 1.2 kan? Betul tak? Betul. Okay. So maksudnya jawapan dia, ni bukan jawapan dia sebenarnya. Jawapan dia adalah untuk semua sekali ni Okay, jawapan dia 1 shoes nisbah kepada 1.2 cake. Itu jawapan dia. Jawapan itu adalah final answer lah. Kalau jawab jawapan dia mungkin tak dapat full marks lah. Okay, sebab ini 50 shoes, dia nak 1 shoes only. Alright. Okay, copy bla bla. Okay, dah draw, dah buat B. Okay, if country XX wishes to produce 350 unit shoes and 350 kg of cakes, what is the implication? Dia nak produce 350. Oh, tak ada dalam table kan? 350 and 350 cake. Boleh produce ke combination ni? Tak boleh kan, betul tak? Maksudnya apa implikasi dia? Like, You boleh bayangkan dia berada kat mana combination tu? Outside the curve kan? yes. So implication dia apa? Yeah. Scarcity. Scarcity lah implication dia. Scarcity. Suggest any two ways in which combination can be achieved. So maybe improve in technology kan? Ataupun increase in number of resources. Okay, itu two ways yang kita cadangkan lah. What is the optic cost of producing 50 units of shoes? Semua 50 units kan? So the answer is 50 shoes kena let go 60 cake. Betul tak? Ini bukan 50 je sebab dia linear ni. Kalau you plot, you akan dapat linear, betul? Betul tak kelas? Betul madam. Okay. State two assumption. Okay, ini just state saja assumption dia. Apa dia? Full employment ke, technology constant, fixed resources, production of two goods, any 2 points. Boleh? Boleh. Okay, faham tak? Okay, so ada soalan tak kelas untuk tutorial? Dah habis dah ni? Ada soalan tak nak tanya lagi? Semua soalan kita dah discuss. Ada soalan mana yang tak faham, masih tak faham? Boleh tanya? Ada kelas tak? Ada kelas. Ada soalan tak ni? Ada. Tak ada. Yang lain? Tak ada madam. Tak ada Yang lain pun semua tak ada Kalau tak ada itu je lah. Okay. InsyaAllah jumpa next week pula lah kan. Next week kelas online lah. Tak apalah, jumpa kelas tutorial. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you madam. Thank you madam. Boleh buat assignment dulu. Ada masa boleh buat assignment dulu. Okay, boleh bincang Beres assignment. madam, beres. Okay. Okay.